Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga berara indah berbalang di pupuk bayu ke pohon ara. Permanis kalam selamat malam. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada Kelas 7 ingin menganalisiskan tentang tajuk yang diberi iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan tentang artikel yang kami pilih iaitu pandemik COVID-19, cabaran dalam pengajar guru, pendidikan Islam dan pembelajaran murid prasekolah. Sebelum kami memulakan sesi analisis ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Saliman atas tunjuk ajar beliau dalam bagi kami untuk menjayakan analisis ini. Dan seterusnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Izati, saya Dini. Dan saya Anissa. Kita akan pergi kepada tajuk pertama iaitu keutuhan wacana. Apa itu keutuhan wacana? Menurut Asma Omar 1986, keutuhan wacana memberi maksud keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Dalam kata istilah lain, penulisan atau komunikasi itu mestilah macam bermakna. Dia bukannya sekadar cakap kosong. Um, Menurut Kamus Dewan pula, Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana memberi maksud keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan. Jadi, dalam keutuhan wacana ni, dia mestilah memiliki ciri tertentu untuk memastikan teks atau wacana ini bermakna. Antara ciri-cirinya ialah kohesi, koheren, interaksi, latar, maklumat, penerimaan pembaca. Keutuhan wacana ni dia ada 4 jenis. Kita pergi yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Yang keempat, keutuhan fonologi. Kita pergi kepada keutuhan semantik iaitu keutuhan pertama. Apa maksud keutuhan semantik? Keutuhan semantik memberi maksud sebagai jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maksudnya, keutuhan semantik ni, ayat pertama dengan ayat kedua dia mesti ada perkaitan antara satu sama lain. Dalam kategori keutuhan semantik, dia ada dua bahagian iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dengan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Kita pergi kepada hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dulu. Dalam keutuhan semantik, hubungan semantik di antara bahagian-bahagian semantik, dia ada 4 bahagian, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, dan hubungan latar dan kesimpulan. Sebagai contoh untuk hubungan sebab dan akibat, petikan ni iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan pandemik COVID-19 pada Januari 2020. Rentetan dari pengisytiharan wabak ini, semua sektor terjejas termasuklah sektor pendidikan. Kita tengok ayat pertama ni membawa maksud sebab dan ayat kedua ni membawa maksud akibat. Sebab penularan COVID-19 dan akibat daripada sebab ni iaitu semua sektor terjejas termasuklah sektor pendidikan. Faham? Faham. Okey, kita pergi yang kedua iaitu hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks latar wacana. Dalam kategori ni dia terbahagi kepada 3 iaitu kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, yang ketiga laras bahasa yang bersesuaian. Kita pergi bahagian keutuhan yang kedua iaitu keutuhan leksikal. Maksud keutuhan leksikal ini berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Dalam bahagian keutuhan leksikal ni dia terbagi kepada 8 iaitu antonim, sinonim, hyponim, homonim, akronim, kolokasi,
unsur bersambut pengulang kata yang sama. Kita bagi contoh yang akronim. Akronim ni bermaksud kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang menjadi satu perkataan. Kita tengok daripada segi artikel yang kita dapat. Petikannya, akibat proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang telah diamalkan sejak dulu terpaksa dihentikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. PKP bermaksud P yang pertama perintah, K kawalan dan P yang terakhir pergerakan. Faham? Jadi, Kita pergi yang keutuhan yang ketiga iaitu keutuhan gramatikal. Menurut Abdullah Yusof 2019, keutuhan gramatikal bermaksud bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggantian dan pemajmukan. Manakala Faridah Nazir ETAL 2014 memberi maksud keutuhan gramatikal ini membawa maksud hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Menurutnya terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana. 4 jenis tu ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis, penanda penghubung. Kita pergi kepada penanda yang pertama, elipsis. Elipsis ni membawa maksud unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Maksudnya, dia tak keutuhan elipsis ni dia takkan ulang ayat yang sama. Dia takkan ulang ayat yang sama tapi dia akan gantikan yang kedua tu dengan frasa yang lain. Contohnya, manakala Nur Fauziana 2020 memberi kenyataan yang berbeza dalam kajiannya dengan mengatakan bahawa masalah peranti bukan satu cabaran dalam PDP dalam talian kerana pelbagai peranti ICT kini ditawarkan dengan kos yang berpatutan. Nur Fauziana 2020. Ianya disokong dengan statistik yang dilakukan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Telekomunikasi SKMM 19.7% rakyat Malaysia memiliki telefon pintar. 37.9% memiliki komputer riba, manakala 16.2% memiliki komputer peribadi. Okay. Dalam ayat ini yang saya warnakan ni, ianya disokong. Ianya disokong ini kita rujuk kembali dalam kajiannya dengan mengatakan bahawa jadi untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat yang sama, kajiannya dengan mengatakan ini ditukar kepada ianya disokong. Faham Dini? Kita pergi kepada yang kedua, penanda penggantian. Penanda penggantian ni bermaksud menggantikan sesuatu unsur bahasa dengan unsur yang lain. Dia hampir sama dengan elipsis tapi dia berbeza. Kalau elipsis kita gantikannya dengan ayat yang lain. Tapi kalau yang penggantian, kalau elipsis kita gantikan tu perkataan tu dengan perkataan yang lain. Tapi kalau kita penanda penggantian ni kita gantikan dengan bahasa unsur yang lain. Kita pergi yang ketiga, penanda rujukan. Penanda rujukan ni kita gunakan kata yang boleh menggantikan sesuatu tu dengan sama ada benda atau manusia. Kebiasaannya kita akan gantikan kata tu dengan kata ganti nama. Contohnya, Dr. Faridah binti Yaakob merupakan pengarah IPG KIK. IPG KIK. Beliau. So, dalam petikan ni, beliau tu merupakan penanda rujukan untuk Dr. Faridah Yaakob. Faham, Anissa? Alhamdulillah. Kita pergi yang ketiga. Yang keempat, iaitu penanda penghubung. Penanda penghubung. Penanda penghubung digunakan bertujuan menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Kita tengok petikan kita. Kekurangan kemudahan peranti seperti komputer peribadi, komputer riba, telefon pintar dan tablet dalam kalangan guru dan murid juga telah menjejaskan proses pengajaran dalam talian.
Fauzi dan Sastra 2020, Maizatul 2020. Penggunaan penanda penghubung di sini ialah seperti. Kerana apa? Kerana seperti ni dia berhubung untuk berfungsi sebagai pengembangan idea, iaitu pengembangan idea untuk kekurangan kemudahan ini. Yang terakhir iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini hubungan dari aspek keutuhan fonologi. Boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Kebiasaannya kita guna keutuhan fonologi ini untuk membezakan penyataan sesuatu penyataan. Kita boleh lihat keutuhan fonologi ini daripada dua aspek, iaitu wacana tulisan dan wacana lisan. Dari segi wacana tulisan, kita boleh lihat daripada tanda tersebut, iaitu nokta, koma, tanda soal dan titik bertindih. Daripada wacana lisan pula, kita boleh tengok keutuhan fonologi ini berdasarkan ekspresi wajah penutur, keadaan air muka dan gerakan tangan dan badan. Keutuhan fonologi ni untuk kita membezakan sesuatu ayat tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada topik yang kedua, iaitu sumber rujukan. Sumber rujukan ni, definisi bagi sumber rujukan ialah perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Ianya bukan sahaja untuk menghalang plagiarisme, bahkan menunjukkan penulis melakukan kajian yang baik mengenai sesuatu topik. Jadi, apa yang kita dapat lihat, jika seseorang melakukan rujukan untuk penulisan beliau, telah mengkaji topik tersebut secara menyeluruh. Selain itu, sumber rujukan juga merupakan perkara yang ditinjau dan dirujuk dalam kerja penyelidikan dan sebagai satu cara untuk mengakui atau secara tidak langsung membantu mengiktiraf karya orang lain. Seterusnya, menurut Mok Song Sang 2009, sumber rujukan ni terbahagi kepada dua, iaitu sumber asas dan sumber sekunder. Sumber asas ni ialah bahan asli yang mempunyai kesahan, kebolehpercayaan dan kontekstual. Sebagai contoh, dokumen rasmi kerajaan, dokumen arkib, memoir, biografi, laporan inkuiri penemuan penyelidikan yang merupakan bahan rujukan utama kerana dapat memastikan hasil kajian adalah lebih tepat dan dipercayai. Sumber sekunder pula ialah bahan rujukan yang didapati daripada sumber rujukan asas. Misalnya buku-buku ulasan, analisis dan kritikan, makalah, esei-esei ilmiah. Jadi, sumber sekunder ni ialah sumber rujukan yang kita ambil daripada sumber asas tadi. Seterusnya, gaya penyenaraian. Okey, bila kita nak senaraikan sumber rujukan ataupun sitasi, kita perlu mengikut gaya penyenaraian berikut, sama ada American Physiological Association ataupun APA, Modern Language Association, MLA, Chicago Citation Style, CCS dan Turabian Citation Style. Okey, dan sekarang yang kita gunakan ialah American Physiological Association, APA. Seterusnya, sistem rujukan APA terkini. Format sitasi dan rujukan telah dikemas kini dalam edisi ke-7. Dalam konteks penulisan ilmiah, cara menulis sumber rujukan bergantung kepada jenis rujukan yang digunakan. Okey, dalam sumber rujukan ni kita akan membahaskan 3 subtopik. Yang pertama, rujukan dalam teks. Yang kedua, suntingan dalam teks ataupun kita panggil sebagai parafrasa, dan yang ketiga ialah peraturan menulis rujukan. Rujukan yang subtopik yang pertama ialah rujukan dalam teks. Okey, rujukan dalam teks terbahagi kepada 3, iaitu sitasi, rujukan, bilangan rujukan. Sitasi ialah nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan. Maknanya, dalam petikan tu kita nyatakan nama penulis tersebut di dalam petikan tu. Seterusnya ialah rujukan, yakni senarai maklumat rujukan atau nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan karya yang muncul di akhir penulisan. Yang mana kita letak di sitasi di atas tadi, kita susun sebagai satu rujukan di bawah, di akhir penulisan tersebut.
Dan seterusnya ialah bilangan rujukan. Bilangan rujukan ni perlulah sama dengan bilangan sitasi. Jika ada tiga sitasi yang berlainan, maka bilangan rujukan pun perlu ada tiga sitasi berkenaan. Okey, cara penulisan sitasi dalam teks. Dalam teks ni kita akan menggunakan dua cara menulis sitasi. Yang pertama, kita gunakan di permulaan ayat, iaitu kita meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Sebagai contoh yang diambil daripada artikel, menurut Luqman Arif dalam kurungan 2022. Nampak di situ dia di awal ayat kita menggunakan ayat menurut Luqman Arif dalam kurungan 2022. Okey, seterusnya pula ialah di pengakhiran ayat. Jika nama pengarang tidak ditulis di dalam ayat, seperti permulaan ayat tadi, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan di akhir ayat. Seperti contoh, pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam memerlukan guru menjelaskan secara terperinci berkaitan isi pelajaran terutamanya bagi topik yang memerlukan teori dan praktikal. Ketidakstabilan capaian talian internet telah menjejaskan penyampaian topik-topik tersebut. Jadi, kita dapat lihat di situ dia meletakkan dalam kurungan Siti Aisyah Ibrahim 2021. Faham? Faham. Okey, seterusnya sitasi bila ada situasi di mana sitasi itu lebih daripada 3 orang. Bagi sitasi untuk edisi ketujuh, boleh terus menggunakan ETAL titik apabila senarai penulis lebih daripada 2 orang. Macam contoh yang saya nyatakan, Fazliah ETAL titik koma 2020 ataupun kita menggunakan Munirah ETAL titik dalam kurungan 2020. Jadi perbezaan di situ ialah kurungan di tahun dan ada koma di sebelum tahun tersebut. Maaf saudara Dini, saya tanya, Ya. jika kita bentuk ini, adakah kedua-dua bentuk ini betul untuk kita gunakan dalam penulisan akademik kita? Ya, kita boleh menggunakannya kedua-dua. Dan yang pertama ni kita guna di permulaan ayat dan yang kedua ni selalunya kita guna di bukan. Yang pertama ni kita guna di akhir ayat dan yang kedua ni kita guna di permulaan ayat. Okey, terima kasih saudara Dini. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada cara menulis dan nama dalam sitasi. Dia ada dua. Terbitan luar negara dan terbitan di Malaysia. Bagi nama terbitan di luar negara, seperti yang kita tahu, nama mereka ada surname, ada nama akhir dan juga nama keluarga. Nama keluarga dan juga nama akhir. Okey, seperti contoh, Pradeep Kumar Kicha dan kita ambil nama akhirnya iaitu Kicha. Seterusnya, terbitan di Malaysia pula yang menggunakan format nama keluarga, nama akhir iaitu nama bapa di hadapan. Contohnya, Nur Fauziana binti Muhammad Hashim dan kita ambil untuk menjadikannya sitasi Fauziana Hashim. Okey, seterusnya, subtopik yang seterusnya ialah suntingan daripada teks iaitu sedutan kata ataupun parafrasa. Parafrasa ini merupakan salah satu cara meminjam gagasan ataupun idea dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat. Ianya merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan apa yang telah dikata oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeza agar membuatnya untuk lebih difahami. Jadi kita ambil idea orang lain dan kita olah ayat kita dan kita meletakkan sitasi di hujungnya dan perkara tersebut dapat mengelakkan daripada plagiat. Betul. Faham? Seterusnya, sitasi petikan ayat secara langsung. Situasi di mana kita ambil sebiji, bukan, secara terus daripada petikan orang lain. Okey, pengambilan ayat secara langsung memerlukan penulis menyatakan muka surat dalam kurungan P titik di mana ayat itu dipetik. Ianya boleh berlaku dalam dua keadaan. Sama ada 40 perkataan dan kurang ataupun lebih daripada 40 perkataan. Jika 40 perkataan dan kurang, kita menggunakan pengikat kata di sebelum di permulaan ayat hingga ke hujung dan kemudian kita meletakkan muka surat ataupun tarikh seperti sitasi sebelum inilah dan jika keadaan lebih daripada 40 patah perkataan, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu meletakkan permulaan ayat ataupun tajuk bagi ayat pembuka, bukan, ayat bagi petikan tersebut, kemudian